Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullah wa salamuhu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastamsaka bi sunnatihi wa jahada bi jihadi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat meneruskan lagi pengajian kita, yang mana pada minggu lepas kita membincangkan syarat sah solat, syarat sah sembahyang ataupun solat pada bab aurat. Dah 3 malam dah kita bincang bab menutup aurat di dalam solat. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi, masih lagi dalam bab aurat, yang mana bab aurat lelaki ada 3 tempat insyaAllah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'una bi'ulumihi fi darain. Berkata pengarang kitab, aurat laki-laki ada 3 tempat. Yang pertama, aurat laki-laki dalam sembahyang dan di antara laki-laki dengan laki-laki dan di antara laki-laki dengan perempuan mahram, ialah antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut bukan aurat, tetapi mesti ditutup kedua-duanya supaya dapat menutup aurat dengan sempurna. Aurat lelaki yang pertama iaitu lelaki di dalam sembahyang, dan juga lelaki sesama lelaki. Lelaki sesama lelaki antara kita semua lah. Yang ketiganya, lelaki dengan perempuan yang mahram. Siapa yang perempuan yang mahram? Orang yang diharamkan untuk berkahwin dengan kita. Isteri itu bukan mahram, sebab tu dia boleh berkahwin dengan kita. Siapa yang bukan mahram? Yang mahram, adik-beradik kita, ibu kita, pakcik, makcik kita, makcik kita, nenek kita. Mereka ni tak boleh berkahwin dengan kita, dipanggil sebagai mahram. Mahram, bukan muhrim. Saya ulang sekali lagi, bukan muhrim tapi mahram. Muhrim orang yang berihram ketika umrah dan haji. Jangan kita sebut sumbang muhrim ataupun sumbang dia ni muhrim saya ni. Muhrim apa? Ihram. Salah. Mahram, bukan muhrim, mahram. Okey. Yang seterusnya, apabila bertemu 3 ni, lelaki di dalam sembahyang, lelaki sama lelaki, lelaki dengan mahram, aurat dia sampai mana? Antara pusat sehingga lutut. Antara pusat sehingga lutut. Sebab itulah kalau sesiapa yang solat tanpa memakai baju, sah solat dia, dengan syarat jangan terbuka aurat daripada pusat sehingga lutut. Dia pakai seluar 3 suku, solat sah, tidak ada masalah. Sebab apa? Bawah pada lutut. Ataupun dia tak pakai baju, sah, tetapi hukumnya makruh disebabkan ghairul adab, tidak ada adab. Mengadap raja segala raja, Malikul Mulk. Allah ni Malikul Mulk, raja segala raja. Cakaplah raja di muka bumi ni siapa? Raja Saudi ke? Raja Dubai ke? Raja Brunei ke? Raja yang di-Pertuan Agong ke? Raja kepada raja-raja ni Allahu Azza wa Jal dipanggil Malikul Mulk. Jadi kita nak mengadap ni raja segala raja. Bukan kalau kita nak pergi jumpa YB pun kita pakai cantik-cantik. Pakai elok-elok. Ni nak mengadap raja, kena ada adab dia, kena ada tata susila dia. Walaupun begitu, andai kata kita solat juga di dalam keadaan tidak berbaju, tetapi had aurat tu tertutup, sah solat kita, tidak ada masalah. Segi hukum fiqhnya, syaraknya adalah sah. Segi syarak, segi waraknya tidak ada. Segi hukum syarak sah solat, segi hukum warak tidak warak, tidak ada warak.
melainkan darurah. Macam mana darurah kita telah bincang pada minggu lepas. Contohnya ketika kita solat dalam keadaan musim panas. Sama. Terima kasih. Musim panas, terlalu panas, tak boleh nak pakai baju, panas sangat. Waktu tu diharuskan untuk kita buka baju, tetapi pastikan menutup aurat yang hak tadi, antara lutut dan pusat, dibenarkan. Tetapi ada hajatlah. Yang kedua, dalam keadaan tidak ada pakaian, baju tidak ada, hanya ada kain sarung, kain pelikat sahaja, dibolehkan untuk kita solat. Kalau tidak ada hajat, sebaik-baiknya kita tutuplah aurat dengan sempurna, biar cantik. Sebab apa? Nak menghadap raja segala raja. Bukan raja Brunei ni, bukan raja yang di-Pertuan Agong. Raja atas lagi daripada yang di-Pertuan Agong, yakni Allahu Azza wa Jalla. Maka hak dia antara pusat dan lutut. Seterusnya, aurat lelaki dengan perempuan yang ajnabiyah ialah seluruh badan. Kita dah bincang minggu lepas. Kita silap sebelum ni. Pada pemikiran kita, lelaki tak pakai baju, keluar, pergi pasar, tak apa Ustaz, yang penting tutup lutut dengan pusat. Tak. Ada sebenarnya di sudut hukum syarak, dalam mazhab kita Syafi'i, aurat lelaki dengan perempuan yang ajnabiyah seluruh badan. Seluruh badan. Rambut tak apalah, tangan ke siku tak apalah. Seluruh badan. Tapi badan ni kena tutup. Contohnya kita nak keluar pergi pasar, kena tutup seluruh badan. Itu aurat. Sebelum ni kita belajar hak lutut dengan pusat je. Tak, sebenarnya ada di sudut yang lain ulama menyatakan hukumnya adalah aurat. Sebab apa? Sebab lelaki pun pandangan perempuan pada lelaki pun sama, sebagaimana lelaki memandang perempuan, sama aja. Sebagaimana kita bincang pada minggu lepas, lelaki-lelaki yang badannya padu, ada six pack, menyebabkan timbul fitnah. Perempuan tengok, Masya Allah, tak boleh nak tahan. Tak boleh nak tahan. Sebab apa? Tengok badan lelaki yang begitu tegak, yang begitu padu. Dah lah pakai dalam keadaan ketat, fit ya, sehingga menampakkan six pack dia. Kalau gemuk macam saya tak apa. Tak apalah kita kata, perempuan mana nak tengok. Kalau yang padan, yang hebat-hebat tu, maka hukum dia jadi aurat. Sebab apa? Menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Apabila timbul fitnah, Islam dia sekat awal-awal. Sebab itulah dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekat dengan zina. Bukan Allah kata wala tazni. Janganlah kamu berzina. Tak. Jangan dekat dengan zina. Prevention ataupun pencegahan awal. Kalau boleh, nak dekat dengan zina pun jangan. Apatah lagi nak melakukan zina. Nak dekat dengan zina pun, please, come on, cannot. Tak boleh. Sebab apa? Sebab zina itu benda yang fahsyak, benda yang begitu keji. Dan juga sa'asabila, seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk perbuatan zina ni. Jadi menutup aurat ni bagi lelaki, tadi kita dah bincang antara lelaki sama lelaki, lelaki dengan mahram dia, lelaki di dalam solat, antara hak lutut dengan pusat. Apabila di luar bersama dengan perempuan-perempuan yang ajnabiyah, yang diharuskan kita berkahwin dengan dia, maka waktu tu please tutup aurat dengan sempurna. Jangan pakai seluar pendek. Sebab apa? Sebab ketika itu dah jadi aurat dah lelaki. Begitu juga perempuan yang ajnabiyah, jika dia melihat pada aurat lelaki tadi yang pakai ketat, nampaklah aurat. Kan kita dah belajar syarat-syarat menutup aurat itu, tidak boleh ketat, mesti kena longgar. Yang kedua, tidak menampakkan bentuk badan. Yang ketiga, tidak menampakkan kulit. Kulit kita ni tak boleh terlalu jarang. Pakai baju warna putih terlalu jarang sehingga akan menampakkan kulit. Maka itu tidak sah segi menutup auratnya. Begitu juga dalam solat, pakai jubah tak pakai underwear. Pakai jubah jarang, nampak semua kulit dia tu. Nampak underwear warna biru ke warna hijau, siap ada jenama lagi, krokodil. Maka waktu tidak sah dia solat. Sebab apa? Penutupan aurat tidak sempurna. Sebab apa? Sebab terlalu jarang.
Nak pakai baju warna putih, nak pakai jubah, boleh pakai singlet. Kalau nak pakai jubah, pakai seluar kat dalam ataupun kain sarung, tidak ada masalah. Kalau kain itu jaran, kalau jubah tu dah warna hitam, tidak ada masalah. Dah warna kelabu, tak menampakkan kulit, tidak menampakkan bentuk badan, maka sahlah solat dia sebab cukup syarat penutupan aurat dalam Islam. Jika perempuan melihat pada aurat lelaki, hukumnya sama sebagaimana lelaki melihat aurat perempuan, haram. Hukumnya haram dan berdosa. Yang ketiga, aurat lelaki. Tempat yang ketiga, aurat lelaki seorang diri ialah dubur dan kubur sahaja. Ini bermakna tanpa hajat makruh baginya mendedahkan aurat tersebut dalam khalwah. Kalau kita seorang-seorang khalwat, seorang-seorang kita sahaja, maka waktu ni aurat kita tutuplah kubur dan dubur. Apa dia? Lubang belakang dan lubang depan. Depan dan belakang tu tutup. Pakailah, nak pakai underwear ke seorang diri, mafi muskilah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab waktu ni tidak ada aurat melainkan dua itu sahaja. Dua itu sahaja. Kalau telanjang, sebahagian ulama kata haram, sebahagian ulama kata makruh. Kalau kita telanjang, walaupun kita seorang diri tanpa hajat, kalau terlalu panas, dibenarkan telanjang. Terlalu panas, boleh. Yang boleh kita bertelanjang ketika bersama dengan isteri kita sahaja. Bagi perempuan, suami dia sahaja. Itu pun ulama kata makruh hukum dia jika telanjang bulat tanpa ditutup. Tetapi antara dua pasangan ni, lelaki dan perempuan, tidak ada had aurat. Suami boleh memandang seluruh tubuh perempuan ataupun isteri dia daripada ujung kaki sampai hujung rambut, boleh. Dan perempuan pula boleh melihat aurat suami dia, badan suami dia daripada hujung kaki sampai hujung rambut. Tidak ada had, tidak ada limit. Itu had antara suami isteri, tidak ada limit. Boleh tengok, nak tengok sangat-sangat, boleh je. Cuma ulama pertikai dia ada fiqh mubasyarah. Kalau kita baca fiqh mubasyarah tu, dia bincang, boleh tak perempuan buat sesuatu pada kemaluan isteri, suami, jilat ke apa semua, itu perbincangan panjang. Perbincangan panjang, dan dia panggil fiqh mubasyarah. Seronok saya baca benda ni. Kadang-kadang kata bukan sebab benda tu, tapi kadang-kadang kita tengok tu ulama dah buat perbincangan dah tentang fiqh mubasyarah, melihat kepada farash isteri macam mana, isteri melihat kepada zakar suami macam mana, suami menjilat farash perempuan macam mana, hukum dia ada dalam fiqh mubasyarah. Saya nak ajar kat sini susah juga. Asri ada. Nanti sebab saya tak kahwin lagi, kita bincang secara peribadi lah, sesiapa yang nak tahu. Kata nak tahu tak apa, tapi benda ni telah dikarar oleh ulama fiqh mubasyarah. Seronok, boleh baca. Kalau siapa yang tahu bahasa Arab boleh baca, seronok. Kalau tak boleh baca, kita boleh bincang. Sekadar ilmu, general knowledge. Nak amal tak nak amal, itu yang kedua. Kedua, yang penting kita tahu, rupanya ulama dah bincang benda ni. Ada agak tebal juga, berapa ratus muka surat, fiqh mubasyarah, fiqh perhubungan antara suami isteri. Okey, selesai tentang aurat laki-laki pada 3 tempat. Laki-laki wajib menutup aurat dalam 2 masa. Pertama dalam solat, yang kedua semasa dalam berada bersama dengan perempuan ajnabiyah. Ingat, perempuan ajnabiyah juga adalah seperti ipar duai. Ipar duai itu juga digelar sebagai ajnabiyah, perempuan ajnabiyah. Adik ipar kita, walaupun dia telah berkahwin dengan adik lelaki kita, dia tetap ajnabiyah. Adik ipar, sepupu kita pun sama. Sekarang ni kita agak meremehkan perkara ini, terutamanya ketika ada majlis-majlis hari raya dan sebagainya. Sepupu kita ada anak saudara kita, dia dengan kita mafi muskilah, tidak ada masalah. Tetapi dia dengan anak lelaki kita, sepupu dia lah. Waktu hari raya bersalam, bertepuk tampar, nak bergurau boleh, nak berloya bercakap tidak ada masalah. Tapi siapa bertepuk tampar ini, itu adalah haram. Walaupun sepupu, ustaz, saya daripada kecil lagi mandi bogel dengan dia. Memang waktu kecil tak payah cakap lah, mandi sama-sama dia,
Waktu kecil-kecil dulu main hujan dengan dia, main bola, main lumpur dengan dia. Itu waktu kecil. Tetapi sekarang dia dah besar dan dia tu perempuan, kita ni lelaki. Dan kita boleh berkahwin dengan dia. Sebab apa? Dia tu sepupu kita. Maka dia dianggap sebagai perempuan yang ajnabiyah. Walaupun sepupu sepapak. Jangan nak bertampar, bertepuk. Tak apa ustaz, berlapik. Jawapan tu sentiasa ada. Berlapik ustaz. Kalau macam tu macam mana? Lelaki pergi pegang buah dada isteri kita macam mana? Tak apa, jangan marah kat saya bang. Berlapik bang, tak batal wuduk. Bab batal wuduk dengan bab hukum haram berbeza. Pegang tangan perempuan tanpa berlapik, hukumnya batal wuduk. Itu hukum dia. Bab haram, halal, lain pula. Kalau kita pegang perempuan, walaupun kita pakai sarung tangan, walaupun perempuan tu pakai baju sampai dengan panjang, kita pegang dia tanpa ada hajat, dan dia tu tidak ada apa-apa hubungan dengan kita, hukumnya haram. Kita letak tangan kita atas bahu dia, tak kena dia pakai tudung, dia pakai baju. Tak apa ustaz, berlapik itu segi hukum wuduk, tidak membatalkan wuduk. Tapi dari segi hukum halal haram, perbuatan itu adalah haram. Kita kadang-kadang dululah kalau bersalam, saya pernah kalau sepupu sepapak saya yang telah tua, mak sepupu saya, dia pergi nak bersalam, dia ambil kain tudung ke, dia ambil kain ke, dia lapik salam. Berlapik pun tetap haram. Cumanya segi hukumnya tak batal wuduk tak batal. Sebab apa? Berlapik tidak kena tapak tangan, tidak bersentuh antara kulit lelaki dan perempuan. Tetapi hukumnya haram perempuan bersalam dengan lelaki dari sudut mazhab Syafi'i. Jangan kita beritahu pula, ustaz saya tengok dekat Indonesia tu biasa je bersalam, ada ramai je ulama yang bersalam perempuan. Kita bincang mazhab Syafi'i. Jangan kita keluar daripada mazhab ni. Boleh je kita nak bagi tahu, boleh je kita nak pegang perempuan bersalam tanpa ada syahwat. Memang dibenarkan pada mazhab lain kita boleh bersalam, dipanggil bab musafahah. Musafahah baina ajnabiyah, satu bab besar dalam bab fiqh, dia panggil musafahah baina ajnabiyah. Sebahagian ulama kata haram, sebahagian ulama kata tidak ada masalah, sebahagian ulama kata makruh, sebahagian ulama kata kalau bersalam tu dengan timbul syahwat haram, kalau tidak ada syahwat tidak ada masalah. Itu perbincangan kerangka mazhab. Kita ni bincang dalam bab mazhab Syafi'i je lah. Boleh nak bincang lepas ni lah, lepas luar sidang nak panggil, luar sidang boleh kita bincang. Tetapi setakat ni kita pegang pada mazhab Syafi'i, hukum dia tetap musafahah baina ajnabiyah haram, tak boleh nak bersalam. Melainkan darurat, tidak ada masalah. Darurat tidak ada masalah. Kita nak pegang macam mana pun tak apa. Perempuan muda lagi dalam umur 30-an, sedang kelemasan, lemas di sungai ke, di Tasik Biru ke, tidak ada orang yang pandai berenang melainkan kita yang pandai. Lelaki, perempuan semua tak pandai. Waktu itu kita boleh terjun sungai, angkat dia, pegang dia, nak pegang kat mana pun peganglah, tidak ada masalah. Untuk apa? Untuk hifzud nafs, untuk menjaga nyawa. Tak apa pegang, nak pegang kat punggung ke, nak pegang kat celah kangkang ke, it's up to you. Yang penting dia terselamat daripada mati kelemasan. Waktu tu dibolehkan. Waktu ni je lah. Waktu ada hajat. Waktu tidak ada hajat, janganlah nak tarik dia atas ke, nak pegang, ataupun waktu tengah malam dah dia daripada Kuching sana nak balik ke bawah, waktu ni tidak ada orang dah, nak menjaga keselamatan dia, hifzun nasal, takut dia dirogol oleh orang, dizinai oleh orang, diambil, dicolek oleh orang. Maka waktu ni kita naik motor, tanya, dik nak pergi mana malam-malam? Bang, minta maaf lah, sebenarnya saya ni nak balik ke bawah ni, tapi sekarang PAS dah tak ada ni. Saya sebenarnya banyaklah alasan tak dapat nak balik. Lepas tu macam mana ni? Tak tahulah, saya pun tak tahu macam mana. Tempat tu tempat yang bahaya, tempat yang ramai penjenayah, ramai orang jahat, ramai orang jahit. Waktu ni kita boleh bonceng dengan dia, naik naik, tidak ada masalah. Sebab apa? Ada hajat. Tapi bi ghairul hajah, tanpa hajat tak boleh. Saja-saja nak pergi mana ni, yang buat ni? Nak pergi di pasar bawah je, kita tak mampu cara. Tak ada kenderaan, ada kenderaan motor, tapi motor saya ni motor kapcai ya. Saya naik yang abang lah, abang wai suku. Tak boleh lah.
Sebab tidak ada hajat. Boleh je dia naik motor dia. Tapi sebab kita wai suku, nampak seronok sikit, nampak best sikit. Oh, naik wai suku dengan siapa tu? Jadi tak boleh sebab tidak ada hajat. Okey, itu kaedah dia dalam kaedah menjauhi daripada zina. Seterusnya, aurat perempuan merdeka ada 6 tempat. Yang pertama, aurat perempuan dengan lelaki ajnabi seluruh badan. Walau bagaimanapun tidak wajib baginya menutup muka dan tangan, adalah haram bagi perempuan ajnabi mendedahkan auratnya kepada lelaki ajnabi. Begitu juga haram bagi lelaki ajnabi melihat kepada perempuan ajnabiyah. Hukum dia sama macam lelaki tadi, iaitu perempuan dengan lelaki ajnabi hukumnya seluruh badan. Tidak ada had, melainkan 2 sahaja dibenarkan. Apa dia? Muka dan tapak tangan. Pergelangan tangan lah. Bawah pada pergelangan tangan aurat. Perempuan kalau pakai baju dengan panjang, pastikan berkancing, ada butan. Ataupun tak ada butan, letak getah. Jangan sampai dia terbuka. Terbuka. Melainkan ada hajat. Contohnya, dia nak masuk pinggang semua sekali, dibuka waktu ni. Tidak ada masalah. Walaupun demikian, lelaki haram tengok pada dia. Dia ada hajat, dia nak masuk pinggang, takkan kena lah. Baju ni kotor lah. Jadi dia dibenarkan, tapi kita haram melihat. Kalau tengok sekali itu terlihat, dimaafkan. Kalau kali kedua, haram. Oi, cantik juga dia punya lengan. Biasa budak muda umur 25, 28. Bukan orang lain, anak sepupu kita juga. Kita tengok, cantiknya putih kebu. Waktu sekali, perlihatan sekali tu, dimaafkan. Kali kedua, haram. Dia tak apa sebab ada hajat. Nak basuh pinggan, nak basuh, nak memasak dan sebagainya. Okey, seterusnya. Tidak wajib baginya menutup muka dan tangan. Dalam mazhab kita Syafi'i tidak wajib. Tetapi ingat, wajib tutup muka apabila timbul fitnah. Wajib pakai niqab. Mazhab Syafi'i. Apabila timbul fitnah, wajib pakai niqab. Kalau tak timbul fitnah, sunat. Sunat pakai niqab. Perempuan, isteri kita ke, anak kita ke, sunat pakai niqab. Sunat. Maknanya dapat pahala lah. Sunat. Tetapi kalau timbul fitnah, jadi wajib. Macam mana timbul fitnah? Terlalu cantik. Sehingga kan lelaki walaupun dia tutup aurat dengan sempurna pun, tengok muka dia pun menyebabkan lelaki dah cair dan sebagainya. Dah muka cantik. Itu menyebabkan timbul fitnah. Maka wajib bagi dia tutup aurat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali tak kira fitnah ke tak fitnah ke, wajiblah kena tutup. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, ketika tidak timbul fitnah, mafi muskilah. Sebab itulah perempuan dalam mazhab Syafi'i juga haram bertabarrush. Tahu tabarrush? Bermakeup ataupun bersolek. Melainkan untuk suami dan bapa dia sahaja. Untuk suami dan bapa dia sahaja. Itu pun jika tidak menimbulkan fitnah jika dengan bapa. Nak tunjuk, oh cantik anak aku, alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan anak perempuan yang cantik, tak apa. Tapi pastikan tidak timbul fitnah. Bapa dia tu orang yang beriman, yang orang yang baik. Kalau jenis yang kacau, janganlah bermakeup depan bapa. Untuk suami, maka diharuskan, boleh, sunat, bukan harus, sunat bermakeup untuk suami. Tetapi bertabarrush ataupun bersolek di luar daripada rumah, hukumnya adalah haram. Wala tabarruja tabarruja jahiliyatul ula, kata Allah. Ini Quran, bukan hadis. Janganlah kamu bertabarruj, bersolek-solek sebagaimana bersoleknya perempuan-perempuan jahiliyah yang terdahulu. Pakai eyeshadow, pakai macam-macam sehingga akan menarik perhatian lelaki, maka hukumnya haram. Walaupun dia tu dah kira umur 60 dah. Tapi dengan make up dia, solek dia tu menyebabkan lelaki, hati lelaki yang ada penyakit tertarik. Itu haram hukum dia. Nak pakai bedak boleh je pakai bedak, nak pakai gincu pun boleh, tapi jangan terlalu merah, sekadar gincu mengikut bibir saja. Untuk tak nak bagi, dipanggil pelembab bibir. Untuk tak nak bagi, bibir ni pecah-pecah, diharuskan yang tu. Begitu juga wangi-wangian. Barang siapa yang ta'attar, dalam bahasa Arab panggil ta'attar ni, berwangi-wangian perempuan, maka syaitan akan mengiringi dia. Mengiringi perempuan yang pakai wangi-wangian sehingga menarik perhatian lelaki.
Perempuan nak pakai wangi-wangian boleh? Boleh. Di depan suami. Nak di luar pun boleh. Tapi dengan syarat bauan itu tidak kuat. Sekadar mana? Sekadar bau itu hanya diri dia saja bau. Untuk tutup bau badan dia. Contohnya, dia pakai perfume. Kalau duduk kat sini tak bau, kena letak tangan. Bau-bau. Itu diharuskan untuk perempuan. Lelaki disunatkan untuk pakai bauan yang kuat. Bauan yang kuat. Pakai oud, pakai kasturi, kasturi kijang yang begitu kuat disunatkan bagi lelaki. Jangan pakai strawberry. Ini lelaki pakai strawberry, hilang sifat quwwah, kejatanan tu. Sifat rijal tidak ada. Jangan pakai yang perempuan. Ni pakai strawberry, apple, hilang. Bukan haram ni, saya tak kata haram. Cumanya hilang sifat quwwah, kejantanan tu hilang. Pakailah di mana-mana sunnah Nabi SAW. Suruh pakai kasturi, oud, gaharu. Ini bawang yang kuat-kuat ni. Dia bukan saja merasa hidung, banyak lagi merasa otak untuk hafazan dan sebagainya. Sebab tu kalau kita pergi di majlis habaib, majlis-majlis ilmu, dia bakar apa ni? Bakar apa ni? Debu. Apa panggil apa? Macam chopstick tu. Apa panggil? Gaharu, setanggi, macam-macam dia bakar. Tu dia ada istilah dia apa panggil tu. Dia bakar tu untuk wangikan suasana. Itu sunnah. Sunnah Nabi SAW. Nabi SAW kalau dihulurkan minyak wangi, atar ni minyak wangi, minyak atar, maka Nabi tak tolak. Tak tolak. Nabi akan ambil, letak di tapak tangan, akan sapu seluruh badan. Kita minyak wangi tak kat sini. Nabi tapak tangan, bukan kat sini kita. Khilafus sunnah. Berbeza dengan sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah Nabi tak tapak tangan. Walaupun Nabi SAW itu sudah wangi, tuan-tuan. Nabi tu dah wangi. Nak banding dengan minyak wangi yang lain, tak dapat banding. Wangian Nabi, wanginya jasad Nabi SAW. Kalau baca dari kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Turmuzi ataupun Tarmizi ataupun Tirmizi, tiga-tiga boleh baca. Turmuzi boleh, Tarmizi boleh, Tirmizi boleh. Orangnya sama, Imam Tarmizi. Dia karang kitab Syama'il Muhammadiyah, dia sebutkan bahawasanya Nabi SAW ni wangi badan dia. Bahkan jauh lebih kurang 100 meter Nabi berjalan dah wangi dah kat sini. Wanginya Nabi. Dan Nabi ni apabila melihat budak-budak sedang bermain apa semua sekali, dia pergi bersama bermain. Kalau yang kecil-kecil dalam 3-4 tahun baru boleh berjalan, dia akan ambil, dia dukung, dia pangku. Kalau yang umur 5 tahun, 11 tahun, tahun 6 apa, dia akan pegang kepala, gosok kepala. Maka mak bapak ni, anak dia keluar, anak dia balik saja kat rumah, dia akan tanya, kau jumpa Nabi ke? Kenapa dia tahu? Sebab wangian yang terlekat di kepala, wangian Nabi yang terlekat di kepala anak dia tadi. Nabi ni walaupun dia ni tak perlu pakai perfume, tak perlu pakai minyak atar dah, tak perlu pakai gaharu kasturi, tetapi Nabi pakai juga untuk bagi tahu pada umat supaya ta'attar, berwangi-wangian. Terutamanya datang ke masjid, pakai minyak wangi, ta'attar. Supaya umat dia tengok, walaupun aku ni dah wangi, tak perlu nak pakai minyak wangi, tapi pakai juga minyak wangi supaya nak ajak umat dia pakai minyak wangi. Lelaki pakai yang keras-keras sikit, keras-keras sikit lah, jangan yang lembut-lembut sangat macam perempuan, nanti tergoda pula sesama lelaki. Pakai yang kasturi, ikutlah mana-mana, saya tak nak spesifik lah, yang mana-mana banyak sangat wangi-wangian, boleh beli Haramai ke apa ke, yang mahal pun ada, yang kiswah Kaabah pun ada. Saya ada kat rumah beli 100 lebih, tak nak guna pun saya. Yang wangi yang kiswah tu, satu kotak tu 100 berapa tak ingat, 100 lebih, tapi dia bagi diskaun RM70, kecil lah, berapa ratus meter, wangi sangat. Tetapi saya nak guna, saya sangat nak guna. Ketika hari Jumaat subuh saja, nak pergi surau sembahyang subuh je saya pakai. Kadang-kadang sembahyang Jumaat apa saya tak pakai. Saya pakai, tapi bukan pakaian tu lah, pakaian lain. Sebab wangi sangat. Baguslah kita buat, kita berwangi-wangian. Itu sunnah Nabi SAW.
Okey. Perempuan hukum dia haram jika terlalu wangi. Sekadar wangi untuk menutup bau badan dia harus, tidak ada masalah. Nak bersolek setakat pakai bedak apa semua sekali yang simple-simple harus, tidak ada masalah. Tak nak bagi orang tengok pucat, tak nak bagi tengok tak ceria, berbuka, pucat, tutup jerawat sikit-sikit, diharuskan. Kalau sampai bersolek setengah jam pakai eyeshadow semua sekali, itu menyebabkan lelaki tertarik, itu adalah haram hukum dia. Tapi kalau mengajar benda ni pada perempuan, marah dia kat saya beritahu hukum je, hukum. You all nak buat ke tak nak buat, tak ada masalah. Yang penting lepas dah. Nanti orang Ta'ala tanya, Ustaz, dulu kamu tak beritahu pun saya beritahu, tapi kamu tak datang. Tanggungjawab suami kamu lah yang beritahu. Sebenarnya lepaslah kita dengan Allah Ta'ala. Okey, itu tabarruj panjang, perbahasan tabarruj panjang. Celak, perempuan boleh pakai celak, lelaki pun sunnah pakai celak, tapi itu jangan diamalkan. Celak, apa panggil apa kalau dalam istilah sunnah celak ni? Khal lah. Celak ni alis lah, lis, celak. Sini bawah ke atas, sorry, bawah. Khal ke, saya tak ingat. Dia satu debu, satu powder yang di warna hitam daripada batu. Di India banyak, di Maidin saya rasa ada banyak, di Maidin. Celak tu, celak. Khal kata tak ingat saya. Dipakai sunnah Nabi SAW. Saya dulu pakai, waktu universiti pun saya pakai. Sekarang tak tahu kenapa tak pakai. InsyaAllah lah, doa nanti. Kalau saya pakai nanti nampak pelik pula. Apa hal Ustaz? Arkam ke Ma'unah? Arkam ke Ma'unah? Sedangkan itu sunnah. Tapi benda sunnah ni banyak jadi pelik. Pakai celak, lelaki pakai celak, pakai niqab, pelik. Tak tahu daripada mana, jakun mana ni, jakun. Pelik betul. Sekarang ni tengok semua pakai niqab, lelaki pun pakai niqab. Pakai emas, tutup juga muka sekarang. Dulu pelik tu. Terutama di Sarawak, sebenarnya okeylah lagi. Kalau di Sarawak, perempuan pakai niqab, perempuan pakai purdah ni pelik. Masuk DBS ke, masuk dekat Everwing ke mana dululah, masuk kat IMAT, orang tengok atas bawah, Cina ke, Bidayuh ke, Iban tengok siapa ni, Melayu pun tengok, siapa ni, atas bawah tengok. Sebab apa? Benda yang jarang orang buat. Sekarang ni tak pelik semua orang pakai niqab. Tak pakai tak boleh masuk IMAT, tak pakai tak boleh masuk supermarket. Ni tutup muka. Baru tahu benda ni adalah normal. Tetapi kita jadi pelik. Apabila hukum Allah nampak pelik tu, pelik ni, teruk ni, jahat ni, macam-macam